Hai, Assalamualaikum. Saya Hadin Api, cikgu tanaman anda. Ramai yang tanya saya, macam mana kita nak buat kalau pokok kita kena virus? Apa yang saya boleh bagi tahu ialah pokok yang kena virus ni kita perlu cabut dan buang sahaja sebab dia belum ada vaksin lagi. Ush, ada nyamuk saya rasa ni. Ush, yang ni ada vaksin Untuk COVID dah ada vaksin. Untuk pokok yang macam ini tak ada vaksin lagi. Jawapan dia memang cabut dan buang aja. Macam mana kita nak kenal virus? Biasanya virus dia akan membuatkan pokok kita jadi kerinting. Lepas tu dia ada berbatik-batik macam ni Okey, korang boleh nampak. Biasanya kita akan nampak kesan ni pada pucuk dia. Lepas tu kita boleh check serangga apa yang menjadi masalah. Kalau kita tengok bawah ni tak ada masalah. Bawah ni kita boleh nampak itu ada lompat daun. Lalat putih tak ada setakat ni. Cuma pokok je yang rosak. Okey, itu dia lompat daun. Okey. Tak ada masalah whitefly. Tapi virus ni ada Sebelum ni tak ada masalah, tapi sekarang dah 14 hari pokok ni dekat dalam polybag. Korang boleh tengok umur dia 14 hari. Baru dia ada masalah virus ni. Sebelum ni tak ada tau. Baru dia nampak. Biasanya lalat putih kalau diinjek tu dia memang tak memberi kesan yang immediate. Dia tak akan bagi hari ni injek, esok terus kerinting ataupun esok terus kena virus. Biasanya dia akan bagi kesan tu dalam 7 ke 14 hari macam tu lah. Saya nak confirmkan benda ni pun tak juga, sebab saya pun banyak baca daripada artikel-artikel yang katakan virus dekat dalam pokok ni dia tak show immediately. Biasanya bila pokok kita dah ada bunga baru virus tu nampak. Tapi sebelum pokok tu keluar bunga, virus tu kita tak berapa nak nampak lah. Okey, dekat kebun ni pun ada virus ni juga. Kalau korang boleh tengok budak-budak yang dah makin kat sini. Jadi korang boleh nampak daun dia nampak. Dia ada kekuningan macam ni kan. Yang ni tanda-tanda virus ni sama ada Gemini virus ataupun mosaic virus. Yang ni usia pokok lebih kurang dalam 23 hari. Virus ni dia ada vektor tau. Dia ada vektor ataupun kita panggil sebagai serangga yang membawa virus tu. Sebagai contoh, kita ambil paling mudah ialah virus denggi. Virus denggi dibawa oleh nyamuk Aedes. Tapi kalau nyamuk Aedes tu tak ada pun virus tu, kalau dia suntik kita ni, memang dia tak akan bawa denggi tu pada kita. Sebab dia tak ada virus dekat dalam badan dia. Sama juga macam whitefly. Kalau whitefly tu tak ada lagi virus dalam badan dia, memang tak ada masalah langsung. Pokok ni kalau kata whitefly hinggap ke apa kan, memang tak ada masalah virus. Tapi bila kita simpan, contoh saya simpan ni kan, nanti whitefly datang makan pokok ni, dia akan bawa virus tu. Jadi dia dah jadi vektor. Sebab tu bila kita kata kalau pokok tu ada virus, kita buang. Sebab senang. Dia tidak akan merebak satu kebun lah. Jadi kalau kita tengok pada pokok yang sihat, kita akan tengok serangga yang ada dekat bawah dia. Macam saya tunjuk itu hari, lalat putih banyak kan. Tapi lalat putih tu hanya ada waktu pokok ni kecil. Sebab waktu tu daun dia tengah lembut, tengah sedap macam tu kan. Waktu tu lah mungkin pokok kita dah infected. Ini bukan. Waktu tu pokok kita dah kena inject. Tapi sekarang dah tak ada masalah tu. Pokok pun dah tak ada masalah. Macam yang saya share tadi, virus dia ada kesan batik-batik tau. Tapi ini bukan masalah virus Kalau kita nak tengok virus, kita tengok pada pucuk dia. Yang ni kalau kita tengok pucuk dia cemerlang. Tapi bawah-bawah dia problem. Ini dia sebaris kena masalah ni. Tapi ini bukan masalah yang berat lah, sebab kita tengok pucuk dia pergi. Tapi belah ni tak ada. Ada sikit je. Yang masalah kuning-kuning ni berlaku sebab waktu saya semai anak pokok itu hari, saya terlebih hari dia. Lebih kurang dalam 35 ke 38 hari baru saya pindah masuk dekat dalam polybag. Jadi pokok je dah jadi terlampau tinggi. Kalau korang tengok ni pun, pokok ni memang tinggi gila. Bila dia tinggi, dia akan terlindung cahaya matahari dalam tray tu lagi. Jadi memang daun bawah tu waktu kita orang pindah, dia punya daun tu memang dah start layu, dah start tak apa nak cantik. Kalau korang tengok pun daun ni tak ada perkembangan apa-apa pun. Dia jadi memang macam ni. Yang lain pun korang boleh tengok benda yang sama yang berlaku. Jadinya korang kena pastikan betul-betul benda tu bukan virus. Virus biasanya kita akan nampak pada pertumbuhan pucuk ataupun pertumbuhan tunas baru.
sambil-sambil tu jom kita explore sarang whitefly yang ada dekat sekeliling kebun ni. Kita cari mana sarang yang masih aktif yang ada serangga. Okey, saya dah jumpa dah sarang whitefly yang masih aktif. Maksudnya masih belum ditinggalkan ataupun masih belum terkena racun. Pokok saya sebelah sana, tapi dia punya sarang sebelah sini je. Okey, korang nampak ni. Ni sarang whitefly tau. Saya dah petik satu daun, saya dah cuba tengok. Korang boleh tengok. Itu mak dia. Okey. Itu mak whitefly tu. Dia tengah ni lah. Kita boleh tengok lah kitaran hidup whitefly ni. Dalam tu dia ada dia punya nim apa bangkai apa semua tu. Nampak? Ini bulu-bulu ni memang tempat pusat bertelur dia lah. Dia punya hospital kat sini. Jadi hutan dekat sini, pokok dekat sana, korang rasa mustahil tak kita nak tanam kita punya pokok lah. Dulu saya tanam cili memang lagi sakit sikit lah. Kalau saya tanam terus ni alhamdulillah. Nak kata mustahil kita boleh tanam dekat sini tu tak mustahil, masih boleh dilakukan. Sebab apa yang berlaku sekarang ni, bila saya tanam, serangga tu duduk di hutan dan tak makan dekat kita punya pokok. Dia akan datang, tak kata langsung tak datang. Itu nampak macam overclaim pula kan. Dia bukan kata langsung tak datang, tapi dia kurang. Maksudnya kalau saya racun je dah tak datang dah. Dia ada satu perbezaan tau. Kalau kita racun hari ni, esok datang. Lusa kita racun, datang lagi. Hari-hari racun pun dia masih ada, itu masalah. Tapi kalau ada, bila kita racun, dia hilang, itu bukan masalah, okey? Aktiviti buang anak pokok ni kita akan buat waktu petang. Lepas kita buang pokok tu, kita tak payah masuk kebun dah. Kita boleh terus mandi, rehat, esok baru kita sambung kerja. Sebab kita tak nak sebarkan lagi virus tu dekat satu kebun. Kadang-kadang whitefly tak ada, tapi kita sebagai ejen penyebaran penyakit tu. Daripada gunting-gunting kita petik buah, nampak gunting-gunting apa semua tu kan. Dia akan membuatkan masalah tu makin teruk lah. Taklah banyak sangat. Masih boleh, ni baru first time buang tau. Sebelum-sebelum ni tak nampak lagi kesan. Ni baru kita first time buang. Banyak ini. Nanti kita akan tengok berapa banyak lagi kita buang. Adakah sampai kosong kebun ni, masalah whitefly tu. Tapi untuk pada masa sekarang ni saya relax-relax je tanam ni. Tak ada masalah whitefly apa semua. Whitefly tu ada tapi terkawal. Itu je lah saya boleh kata. Okey, itu je lah daripada saya hari ni. InsyaAllah nanti kita akan jumpa dalam next video. Okey, Assalamualaikum.